Morning. Assalamualaikum. Sekejap. How's our attendance so far? Okay. Dah ada 6 participants. Kita belum lagi 11.30. Ya. Semua dah tengok dah yang IDP punya ini apa nama? Info tadi. IDP 3. So ada important dates dalam tu. Poster presentation dan juga final punya interview. Okay. Setakat ni final interview masih lagi kami mencadangkan face to face lah tetapi tertakluk pada PKP lah. KPK ke PKP ke MCO lah movement movement control order. Okay, so kalau dah boleh balik ke kampus masing-masing, then kita akan buat face to face pada lebih kurang hujung bulan Jun, 22 hingga 28 tak silap saya, yang saya cadangkan. Between 22 hingga 28 bulan 6 ialah tarikh untuk final interview dan juga submission untuk IDP. IDP 1, IDP 3. So dan juga untuk interview tu kita akan buat secara face to face lah. Depending on condition lah. Yang kita semua dah boleh berjumpa dan tidak dilarang untuk berkumpul lagi lah. Masing-masing pelajar dah boleh balik ke college dan sebagainya, dan kita boleh conduct face to face. Kalau tidak mungkin kami kena fikirkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syami ke tu? Ya, saya. Okey. Okey, sekejap saya check. Dah ada 15. So tadi I was just talking about IDP 3. Harap-harap semua dah dapat dah tengok dia punya SOP Standard Operating Procedure dia untuk IDP 1 dan juga IDP 3 sama je. Antara important dates ialah poster presentation akan dibuat pada 30 hari bulan 4, end of this month. Manakala final report dan juga interview pada bulan 6. Okay. Minggu 22 hingga 28 hari bulan 6. So itu antara yang penting lah yang kena take note untuk IDP 3. Dan untuk yang final interview dengan submission tu, final tu yang bulan 6 tu, tertakluk pada arahan kerajaan lah. Kalau kita dah dibenarkan berjumpa, pelajar-pelajar dibenarkan balik ke college, then kita boleh buat face to face lah. Tapi kalaulah keadaan tu masih lagi macam ini sekarang ni, yang mana gerakan dihadkan, then terpaksalah juga kita fikirkan cara online lah untuk interview. Submission boleh hantar pada report dia dengan e-learning, kepada email pun boleh, e-learning pun boleh. Tapi yang face to face interview tu mungkin terpaksa kita gunakan kaedah yang sekarang ni lah, kita gunakan Zoom. Tapi itu will be notified later lah, whatever changes. So we have 24 sekarang ni, 24 participant. Let's have a look. Siapa yang dah ada, siapa yang belum ada lagi, siapa yang belum masuk. Okay. Raina ada, Raina Pika, Hidayah Pisol, Wei Feng Sheng, Mat Zalan,
Okay, ada Najmuddin, Syahmi, Irham Rahimi, Daniel, okay. Ling Ke Shang, Tan Ziteng, Yap, okay, Yap dah ada, Lee Min Yuan, Iskandar ada, Amirul Ashraf ada, siapa lagi? Muzamir Shah, Zabidi ada, Jiaming ada, Siti Mariam ada, Aidil, semua tutup tutup video. Syamil, Farizam, Akmal ada, Akmal Farzana, Azlin Kamaruddin, Aida, Nur Syam, Nurul Ifa. Oh, okay. So how many? About 28 participant. Okay. Next week kita akan mula balik mengikut jadual lah. Yeah. Sama ada untuk IDP ataupun untuk RC. Kita akan back to mengikut waktu-waktu yang dalam jadual. Cuma yang pukul 8 tu saya tak dapat lah. Pukul 8 tu ada urusan kat rumah sikit. Mungkin kita lewatkan sikit ke pukul 9. Kelas hari Isnin tu kita start pukul 9. Hari Selasa kita start pukul 2. Hari Rabu kita start pukul 11. According to kita punya original timetable. Okay. So yang itu is for starting next week lah. Yeah. For this week kita habiskan lecture hari ni. Based on, saya ingat kita dah buat tak contoh ni? Contoh ni kita dah buat tak? Example ni. Semua nampak example ni, example 4 ni? Nampak. Kita dah buat ke belum last lecture? Tak apalah. Kalau kita dah buat pun tak apa, kita go through lagi sekali. Just brief before kita masuk kepada foundation. Okay. So petang ni ada discussion IDP 3 khusus kepada RC. Tapi kalau yang lain nak join pun tak apa. So it's open to everybody, tetapi yang group RC hope to see you around 3:30 lah petang ni. Untuk IDP punya discussion. Okay. Untuk pagi ni kita continue dengan RC dululah. RC punya kelas. Right, sekarang ni kita dah about 11:33. Okay. Participant ada 34. Okay, 34 participant. Right. So while waiting for the rest to join in, let's have a look balik kita punya last example. Example number 4. Okay. Example 4 is something yang kita buat kita buat untuk apa sign in ni. Back. Okay. So balik kita kepada example number 4 yang mana kita melihat kepada slender column. Tapi remember, this slender column is based kepada assumption brace. Okay. So apa yang kita buat di sini ialah assumption yang kita gunakan is that we are talking about brace column. Okay. Brace slender column. Okay. So ini adalah kita punya brace slender column. Kalau unbrace slender column macam mana? Anybody? Okay.
Apa yang kita lihat sini is example on brace. Brace slender column. This is kita punya brace slender column. Okay. Okay, brace slender column. Okay. So kalau brace slender column, kalau lihat balik kepada the understanding of brace slender column ni, okay, ialah kita ada bending moment yang macam ni. Ni kita punya bending moment. Yeah. This is our bending moment untuk brace cylinder column. Kita ada original, first order, kita ada second order. Perhatikan the shape of the second order is something macam ni. Okay. Maximum di tengah-tengah, half the value hujung atas, half the value hujung bawah. Sehingga bila kita combine, it looks something macam ni. Dan daripada sini kita nak pilih moment reka bentuk. Okay. By observation tak tahu yang mana paling besar. Maka then kita macam mana ni? Oh, okay. Then kita kena buat semakan. Semakan pertama, semakan yang kedua, semakan yang ketiga, okay. Dan akhir sekali semakan yang keempat ni yang inilah. So kita ada 4 values. Okay. 1, tak boleh nak buat. Okay. Yang ini 3, yang ini 4. Oh, sorry, sekejap. Mana? Sekejap, saya dah lost pula dah. Okay. Balik pada sini. Okay. So kita ada 4 condition. Condition 1, condition 2. Okay. Condition 2 yang ini. Condition 3, condition 4. Ini untuk brace. This is for brace punya column. Okay. Jadi untuk unbrace, okay, untuk unbrace maka tak ada sini. Ni ada. Unbrace. Ini kalau unbrace. Contoh dalam teks tak ada menyentuh berkaitan unbrace slender column. Okay. So whatever it is, cuma nak tunjukkan perbezaan dia. Ini gambar rajah moment untuk second order moment untuk unbrace. Beza sikit daripada yang ini. Ini second order moment untuk brace. Maksimum di tengah. Hujung atas dengan hujung bawah, half the value. Kalau yang ini moment diagram second order moment untuk unbrace, bentuk dia similar in shape kepada case yang ini. Okay. Bentuk dia sama. Jadi bila kita campurkan kedua-dua ni, maka automatically this value sentiasa akan lebih besar daripada nilai di bawah ni. Okay. Nilai di atas ni akan sentiasa lebih besar daripada nilai yang di bawah ni. Why? Because yang atas ni kalau tengok dia ada M02. Yang di bawah M01. So M02 sentiasa lebih besar daripada M01. Okay. M02 yang ini sentiasa lebih besar daripada M01. Therefore, bermakna nilai yang besar ialah nilai yang atas ni. Maka moment reka bentuk diambil nilai yang ini. Terus kita gunakan yang ini. M02 plus M2 bandingkan dengan M minima. Yang ini tak payah buat dah. Okay.
Yang ni tak payah disebabkan M01 sentiasa lebih kecil daripada M02. Jadi kalau M01 plus M2 will always be smaller than M02 plus M2. So yang ni boleh ignore yang ni. So moment reka bentuk dia lebih mudah, ada 2 nilai saja. Kalau dibandingkan dengan brace slender column, ada 4 nilai. 1, 2, 3, 4. Okay? Satu nilai ni. So lebih mudah sebenarnya, bukan mudah lah, lebih jelas untuk unbraced column. We only deal with this bending moment sebagai kita punya design moment. Okay? So itu perbezaan dia. Kalau lah soalan kata pun you are dealing with unbraced column. Unbraced column ni is basically bangunan yang tak ada rembat, yang tak ada shear wall. Okay? Bangunan yang tak ada shear wall. Okay? Building that has no shear wall, itu kita term sebagai unbraced column. Bangunan-bangunan yang ada shear wall, kita term sebagai braced column ataupun braced building. So apa yang ditunjukkan dalam nota ni, dalam teks ni, yang ini, is basically columns pada bangunan-bangunan yang tinggi lah, basically. High rise. Yeah? Bangunan yang mungkin 7 tingkat, 9 tingkat, 12 tingkat. Macam tu. Bermakna bangunan tersebut akan ada shear wall, dan because there is shear wall in the building is considered sebagai brace, maka all the columns are brace. Whereas kalau low rise building yang tak ada shear wall, maka columns bangunan adalah unbraced, tak ada dinding licin, column will be unbraced. So unbraced condition untuk tiang ni lebih banyak dikategorikan untuk bangunan-bangunan yang low rise ataupun yang bukan tinggi lah. It's not high rise building. Low rise. Okay. Boleh faham? Yeah. We have 39 participants sekarang ni. Yeah. So this is the example yang kita dah tengok yesterday I think. Yeah. Monday. On Monday. Yelah. Yesterday. And it is a braced slender column. Okay. Slender column ni secara umum, masalah slender column ni ialah nak menentukan M2. That is the main problem dalam slender column. Brace ataupun unbraced, inilah masalah utama dia, menentukan M2. Yang mana M2 is given by equation yang kita tengok sini. Ni. Okay. This equation for M2. Okay. Nak dapatkan M2 ni lah problem dia. Yang ni untuk nak dapatkan M2 bersamaan dengan daya paksi. Okay. Daya paksi yang ni, NED, multiply by E2. Nak dapatkan E2 ni is all this calculation involved untuk dapatkan E2, sehinggalah finally kita dapat nilai E2 ni is approximately 48 mm. Lebih kurang 48 mm. Dalam contoh ni lah. Okay. Bersamaan dengan 1/R curvature ataupun kelengkungan, multiply by kita punya effective height squared divided by C. C is taken as constant 10. Yeah. Nilai C ni diambil constant sebagai 10. This is our value. LO given. Okay. LO diberi 4130. Nilai C diberi sebagai 10. Sekejap, boleh tak saya gunakannya? Okay. So LO is taken as this value. Nilai C taken as 10. Okay. Nilai KR ni, yang ini kena be careful. KR ni sebagai permulaan. Okay. Sebagai permulaan, this KR value, okay, nilai KR ni diambil sebagai 1.0. Initial value of KR is 1.0. Okay, 1.0 sebagai permulaan. That is why yang kita lihat di sini nilai 1.0. Okay. K omega ni, K omega kita dapat daripada rumus yang ini.
untuk dapatkan K omega. Okay. K omega is obtained from this equation. Nilai dia 1.2 di mana beta is obtained from this value. Okay. Nilai beta. Nilai omega ataupun creep coefficient 2.3 ni. Okay, 2.3 ni is based on assumption ataupun boleh kita gunakan pengiraan nak dapatkan 2.3 ni. So nak dapatkan 2.3 ni is shown dalam this diagram. Okay, combination of dua graph untuk dapatkan value 2.3 yang ni. Untuk nak dapatkan value 2.3 ni. Just to obtain this 2.3 ni. Yeah, is obtained from this graph. Tapi of course lah, dalam test ataupun dalam ujian, kita akan maklumkan what is the value of this omega. Okay. Kemudian bila dapat all these values, maka dapatlah K omega and finally dapatlah nilai E2. We are interested in nilai E2. Okay. Yang kita nak is this value of E2. That value of E2. Nilai dia 48 lebih kurang. Okay. From the calculation, of course. About 48 and 10. Okay. So yang inilah merupakan the challenge sebenarnya. The challenge of slender column punya cabaran ni ialah nak dapatkan M2 ni. Ada soalan? Okay. Nak dapatkan M2. Any question? Kita punya participant semua ni, saya unmute kalau ada apa-apa yang nak tanya apa-apa. Anis, ada soalan? Okay, Syamil. Soalan ada. Okay, apa soalan dia? Betul Okay. nak tanya. Okay, yang mana yang nak tanya? Yang kat sini ni, Yang mana? yang ni, nampak tak saya ni? Yang ni. Okay. Yang ini ni, macam mana nak kira? Kat sini. Effective creep coefficient tu. Gamma efektif yang ini ni. How to evaluate yang ini ya? Yang ini. Formula ni. Kenapa tiba-tiba 0.67 darab 2.3? Oh, I see. Yang itu assumption. Okay, kalau tengok balik sini, this value ni, it is assumed. 0.67 is assumed. Macam mana kita nak assume kalau dalam exam? Ke dalam exam, test ke apa ke? Dalam exam kita akan terus bagi yang ini. Yang ini terus. This value ni akan diberi terus. Efektif ni. Dia akan diberi. So you don't need to calculate yang mana dapat 1 plus beta kena calculate 1.54 ni is given 1.54 ni. Okay. So 1.54 tu yang inilah nilai ni. Bermakna all these values tak perlu calculate. Tak perlu assume 0.67, tak perlu assume 2.3, maka akan diberi 1.54 ni sebagai effective creep coefficient. Okay. So effective creep coefficient, effective creep coefficient
will be given. Yang mana nilai dalam contoh ni, effective creep coefficient, nilai dia 1.54, 1.54 ni will be given. Okay, so that okay, so effective creep coefficient 1.54 ni akan diberi. So you don't need to assume all the values yang sini. 0.67 pun tak payah assume, 2.3 pun tak payah assume. Terus gunakan 1.54 untuk dapatkan nilai K omega. Once kita dah dapat K omega, maka dah boleh dapat this value, K omega dia. And then KR assume as 1. Okay, KR 1, K omega 1.2 berdasarkan kepada creep coefficient of 1.54, and 1 over RO is given by this equation. Yang lambda 52 ni dapat daripada mana? 0.35 tambah FCK per 200 tolak lambda per 150. Lambda 52 ni dia dapat daripada mana? Lambda dia sekejap. Okay, lambda, alamak. Kenapa dia saya besarkan lah. Yang mana? Lambda mana? Oh, this lambda. Okay. Lambda ni is based kepada kita punya nisbah kelangsingan, slenderness ratio. Okay. Jadi dalam contoh ni, oleh kerana dia tak buat pengiraan daripada awal, in this example, tak dibuat daripada awal sekali, maka dia dah ambil sini, assuming lambda slenderness ratio 52. Tapi sebenarnya untuk solution column, okay, all column solution bermula daripada pengiraan LO, pengiraan lambda, dapat tahu perbandingan lambda dengan lambda limit, dapat kita tahu sama ada slender ataupun non-slender. So dalam contohnya ini, all that calculation is omitted, tak ditunjukkan, hanya diberikan nilai-nilai saja. Diberikan LO 4.13, sebenarnya nilai ni perlu calculate. Diberikan lambda 52, sebenarnya nilai ni pun datangnya daripada rumus, ingat lagi rumus dia. Apa dia? Lambda is equal to LO divided by I bagi A square root, kan, to the power of mana power dia? Power of 0.5. Ini kita punya rumus untuk dapat lambda sebenarnya. Untuk dapatkan lambda ni. LO divided by I over A square root, dan semua sekali dapat lambda. So ini nilai ni diberi, it's given. Okay, it's given. Sepatutnya all these values perlu calculate daripada awal lagi. Cuma dalam contoh ni dia skip lah all that calculation. Terus dia ambil nilai, diberi nilai certain values, LO given as 4.13 dan juga 4.13 untuk LO, lambda is assumed as 52. Okay. Maka that is where all the values yang ini datang ni. Sebab tu datangnya sini 52. Value yang ini 52. Okay. FCK is 25. 150 ni memang equation dia lambda over 150. Okay. Kita ada 10 minutes. Bila dia auto shut off, saya akan masuk balik. Macam biasalah. Ini masalah gunakan software yang free ni macam ni lah masalah dia. Kalau space dia langgan software untuk online.
digunakan blackboard. Lebih mudah sikit. Kalau UTM ni dia setakat ni so kita gunakan yang free je. So akhirnya dengan all these values, nilai RO 1 over RO which is the curvature, nilai beta 0.128 masukkan ke sini, nilai creep coefficient 1.54 yang ni, creep coefficient, maka finally dapatlah nilai E2. Okay. 48 mm. Around 40 mm. 48 mm for this typical example. Once kita dah ada E2, then kita dah boleh evaluate M2 which is daya darab E2. Lebih kurang 58.1. Meaning diagram ni okay. Diagram yang ini mana dia? Rajah yang tak ada sini. Tak apalah. Rajah ni kita punya M2 dah ada around 58. Okay. M2 kita dah dapat nilai M2 ni. Okay. This value dah ada M2. MOE pun dah ada. M02 of course datangnya daripada first order moment. Dan M01 pun datangnya daripada first order moment. Okay. M01 dengan M02 datang daripada first order moment yang kita dah campurkan M imperfection ni. Okay. Kemudian MOE pun dah ada nilai. MOE is about 19 kN. Okay. MOE pun dah ada. So MOE dah ada, MO1 dah ada, MO2 dah ada. Cuma M2 lah. Finally is evaluation of M2. Bila dah ada semua tu, maka dibuat pengiraan untuk mendapatkan nilai yang maksimum. So M02 kita dah calculate is around 47.4 M02. M01 MOE plus M2 around 77. Kemudian kita ada 66 dan finally minimum moment sebanyak 24. Jadi moment yang kebentuk dipilih yang terbesar daripada all the four values. And this is chosen as kita punya design moment. Kalau perhatikan okay, yang ini 77. This is the design moment yang dipilih untuk kita gunakan. So 77 ni datangnya daripada perbandingan tadilah. Paling besar adalah around 77. This is our maximum. So from there kita go forward kepada menggunakan carta reka bentuk, design chart. Okay. Okay, design chart. Dan daripada situ kita dapat amount of reinforcement ataupun kita dapatkan nilai K. Okay. Contohnya tak nampak juga. Okay, saya tak step. Okay. N over PH FCK nilai dia 0.64 sama di sini. Kemudian M bagi BH squared. Okay. H is the smaller dimension bagaimana kita discuss sebelum ni sebab dia bending about minor axis. Kita ada about 5 minit, tak apa, kita ni lepas ni kita sambung lagi. So nilai ni 77, nisbah ni 0.16. So connection di sini memberi nilai KR roughly KR di sini lebih kurang antara 0.5 dengan 0.6. So KR values are all the values yang okay. So ini menunjukkan KR values kita.
these are the KR values. Around 0.58 anggaran dia lah, approximately. Betul ke? 0.5 di sini, 0.6 di sini. Pertemuan ni, yes. Lebih hampir kepada 0.6, mungkin 0.6 ataupun 0.65 pun boleh saya rasa. Ya? Okay, tak apalah. So, base kepada yang itu. Okay. Jadi apa yang kita buat ialah, instead of baca reinforcement, baca nilai K. Okay. So sekarang KR menjadi from 1.0 berubah menjadi 0.58. Masuk balik dalam equation 2 ni. Sebab 2 ni yang ada M2 dengan M2 sini. Okay. Yang ni ada M2 dengan M2 ni. Okay. So kalau ikutkan, edit, undo, edit, undo, edit, undo. Okay. So yang inilah 0.52, 0.52, 0.5 M2, yang ni M2. So yang kita dapat sekarang ni, nilai dia dah berubah menjadi 52.6 dengan 54. So 54 yang maksimum. Tapi jangan lupa, kena bandingkan balik dengan nilai di sini. Kita ada 66. Okay, ni dah reduce kepada 54. Okay. MOE plus M2 52, M1 plus 0.5 M2 54. Okay. 54 ni bermakna 66 jadi 54, 77 jadi 52. Okay. So 54 is the highest. Yang ini second highest, 52. Yang ini third highest, yang ini paling kecil. So sekarang ni moment mereka bentuk bertukar menjadi moment sebanyak 54. Bukan lagi 77. Dah reduce kepada 54. Okay. And the process ni diulang balik lah. Okay. Diulang sehingga dibuat kali ketiga. Kali pertama remember 1.0. Kali kedua is 0.58. Kali ketiga 0.48. Kali keempat 0.45. Tapi dalam ujian ataupun dalam test tak perlulah ulang-ulang sampai 4 kali. Okay. Sufficient kalau 1.0 kemudian dapat 0.58 stop. Okay. Terus dapatkan reinforcement di sini. Okay. Terus dapatkan reinforcement. Tak payahlah buat sampai 4 kali. Yeah. So di sini akhirnya kalau buat 4 kali tu ataupun 5 kali, maka area tu makin mengecil, makin mengecil. Okay. 46.8 dengan 51.3. Maknanya 51 tu masih lagi terbesar M01 plus 0.5 M2. Okay. Jadi okay. So yang control sekarang yang ini. Mula-mula sekali 1.0, assumption KR 1.0, yang ni paling besar 77. Tapi bila apply reduction factor, maka M01 plus 0.5 M2 Okay, Assalamualaikum. Dijumpa balik second half of the discussion. Okay. Untuk RC2 masih lagi pada contohnya slender column design. Okay, well, we are still looking at slender column design. Cuma okay. It's just that jangan lupa
apa yang kita bincangkan ni ialah untuk brace. Okay, brace slender column. Kalau lah soalannya sama, tapi okay, the same thing, same data, semua data sama, tak ada perubahan apa-apa, tapi Tiang assume sebagai unbraced slender column. Okay. So anybody, how kita nak tackle kalau dikatakan soalan unbraced tapi data semua sama. Exactly. You ajam lari. Tengok live aku. Apa dia? Aku buka Zoom sendiri. Okay. So apa nama discussion ni ialah kita tengok contoh yang ini is basically okay, brace soalan dia. Brace slender column. Okay. So kalaulah katakan we're dealing with the same problem tetapi dia unbraced, maka this effect dia ialah pada di sini, design moment dia, MED ni. Dia akan effect pada MED ni yang mana sekarang ni MED dia is M2 campur M02. Okay. Kalaulah unbraced kalau unbraced moment mereka bentuk dia MED, okay. MEE besar tak apalah, MED saya buat kecil ni is equal to, kalau unbraced kalau brace kita dah tahu kita ada 4 pilihan. Kalau unbraced then moment mereka bentuknya ialah M02 campur M2. Okay. Dan dibandingkan dengan M minimum. Okay. Jadi MED moment mereka bentuk dipilih yang maksimum di antara yang ini. Okay. So inilah dia rumus yang kita kena pertimbangkan sekiranya it is unbraced. Okay. If the problem yang kita melihat ni ialah unbraced. Untuk unbraced column. Okay. Untuk unbraced column maka moment mereka bentuk yang ini, this this design moment, design moment yang ini, this moment is equal to yang maksimum antara dua nilai ni, between M02 campur M2 dan M minimum. So antara this value susah sikit pakai ni. Okay. Jadi dipilih antara dua ni, pilih sebagai moment mereka bentuk. Okay. Something yang kita lihat tadi dalam kita punya discussion ni. Okay. Brace, unbrace. So untuk unbrace dipilih nilai di sini lah sebagai moment mereka bentuk M02 plus M2 bandingkan dengan M minimum. So that will be kita punya solution untuk dapatkan design moment. Moment mereka bentuk dia lain daripada sini. Sini dia ada 4 pilihan. Pilih yang maksimum. Kalau brace, kalau unbrace
hanya ada 2 pilihan saja, pilih yang maksimum. So lebih direct sikit lah dibandingkan dengan brace column. Right, so once kita dah ada reinforcement, dah ada provision of reinforcement ni, maka apa dia ni? Okay. Then we can provide the detailing dia. Okay. Provide reinforcement ni berapa? Okay ni. 4H20 and 2H20, 16. So this is the cadangan yang digunakan, 4H20 dan 2H16 sebagai reinforcement untuk column. Dan disusun begini. Why? Sebab kita punya ini pun tak boleh juga. Saya nak lukiskan ni. Okay. Saya cuba sekejap. Tak boleh paste kat sini. Okay. So kolom yang kita lihat tadi, kita ada kolom something macam ni. And because problem yang kita melihat tu is bending terhadap minor axis, YY ni, bending dalam arah ni. Okay. This is our bending moment direction. MYY. Okay. Maka reinforcement kena disusun zone yang ini lah. Zone sebelah sini dan zone sebelah sini. That is why kita tengok tadi susunan reinforcement tu sepanjang sisi yang ini, sepanjang sisi yang ini. Kalaulah kita ada kolom yang sama, the same column, okay, same column, tetapi bending about major axis. Katakan ni kita punya major axis, ZZ. Okay. Let's say this is Z, this is Z, major axis. Dan lenturan berlaku terhadap major axis, MZ. Okay, Z. So kita ada MZ sini. Maka reinforcement disusun sepanjang sisi di sebelah sini dan sisi sebelah sini. Jadi kalaulah kita gunakan the same reinforcement, tadi reinforcement dia 4H20 plus 2H16 kan tadinya solution tadi. So kalau yang ini bermakna kalau lah same reinforcement, maka disusun disusunkan reinforcement tu ini 1, 2, katakan yang besarnya, yang 20 tu 4H20, dan yang 16 tu saya katakan saya guna warna hijau. 16. Yang ini susunan sekiranya lenturan terhadap terhadap major axis. Susunan dia sebelah kiri sini dengan sebelah kanan sini. Kalau lenturan dapat minor axis, maka disusunkan reinforcement tu begini. Okay. So perhatikan which direction moment yang berlaku, then from there kita boleh, dalam kes yang ini because it is bending about minor axis, okay, maka disusunkan begini. Okay. This is the direction of reinforcement. And then yang ini merupakan kita punya perakai lah. Doktor nak tanya. Kalau dia bend about minor axis tapi besi tu kita susun cara major axis, apa jadi
Okey. Maknanya kalau yang ni tadi bending about minor tapi susunan reinforcement macam ni. Ya betul. Kalau macam tu bermakna design betul, detailing salah. Tapi dari segi capacity besi tu, capacity column tu dia akan berubah tak? Berubah, ya. Dia akan reduce. Okay. Bermakna kalau kita check ni, okay, effective reinforcement dia, bila kita susun begini, kita ada paksi Y ni, kita ada paksi Y yang ni, okay, paksi Y dia. Okay. So bila paksi Y ni, select. Moment yang berlaku ni is yang ini. Yang ni tak adalah Yang ni kita put aside dulu. Okay. So bila berlaku macam ni susunan reinforcement dia, bending about Y tapi reinforcement disusun seolah-olah terhadap paksi utama. Okay. This is bending. Maka perhatikan these two reinforcement ni dia tak efektif. Reinforcement yang ini dengan reinforcement yang ini tak efektif menghalang MY. Bermakna yang menghalang MY hanya 4H20 saja. Yang efektif menghalang MY. Padahal kita nak based on design calculation, kita nak 4H20 campur 2H16. Tapi 2H16 tu oleh kerana disusun di sini, maka dia tak efektif, betul-betul dia terletak pada centroid column, is not effective untuk menghalang MY. Jadi kita dah ada reinforcement yang insufficient reinforcement. So sebab tu kita kena, kalau bending about Y, maka logiknya kita kena ada reinforcement di sini dan juga reinforcement di sini. Okay. 2Y16 ni, 2H16 ni disusun supaya menghalang MY ni all reinforcement efektif. 4H20 campur 2H16 berkesan menghalang MY. Itu dia punya danger dia. Okay. Jadi bila bertindak moment in this direction, tapi kita letak reinforcement di sini dan di sini, maka kedua-dua reinforcement ni tidak efektif untuk menghalang MY. Yang efektif tinggal 4H20 ni saja. Padahal dari segi reka bentuk kita perlukan total dia 4H20 plus 2H16. Bermakna design capacity, bending capacity column is less than design. Makna fail lah. Theoretically mana benda tu gagal lah. Walaupun design tu dah betul, kita dah dapat area reinforcement, tapi disebabkan tersilap detailing ataupun tersilap mengikat besi tu di tapak, sepatutnya di sini dan di sini, tapi dia ikut sebelah sini dengan sebelah sini, maka fail lah. Maknanya kita boleh katakan fail. Yang ni tak apa juga sebab dia rectangle macam ni, so selalunya tak tersilap lah reinforcement ni. Masalah dia kalau square column. Okay, square column, kita design, kita nak 4H20 campur 2H16.
So sekarang ni problem dia, okay, 4H20 semua kita tahulah. Kita letak kat ujung-ujung ni. Ya. Yang bulat ni misalnya. Okay, 4H20. Okay. 4H20. 2H16 lagi ni nak letak sebelah mana? Sama ada okay, sama ada sebelah sini sebab dia square, ataupun sini, ataupun sini, ataupun sini. Itu yang jadi masalah dia tu kalau square column. Kadang-kadang tersilap reinforcement. Susunan reinforcement tu tersilap. Okay. So ada advantage guna square column, ada juga disadvantage sekiranya reinforcement kita tak simetri in both direction. Kalau nak simetri, 4H20 campur 4H16 tak tersilap. Jadi dia akan sentiasa tahu yang ni 16, 20-nya di ujung ni. Kalaulah sekiranya kita ada 4H20 campur 4H16. Tapi masalah dia kita perlukan hanya 4H20 campur 2H16. Okay. Right. Ada lagi soalan apa-apa? Doktor. Ya? Tak ada? Doktor nak tanya Okey. tentang Cepat sikit. kalau case ini, kalau dia ada MY dengan MX, dia kedua-dua ada itu moment. Ya, So, betul. yang ini design Windows standard, kedua-dua dia perlu kira, kedua-dua perlu buat dia punya step sama tapi buat dua kali ke macam mana? Ya. Okey, yang itu pun tak ada contoh dalam teks. Yang ada contoh biaxial bending is for short column. Biaxial bending for slender column tak ada. Okay. So yang slender kalau dia ada moment moment dekat itu major dengan minor, so kedua-dua perlu buat lah. Tak Yes. boleh macam itu short column dia buat major saja. Kalau tengok balik nota kita, okay, kalau kita tengok balik our notes, untuk biaxial bending ni ada, untuk biaxial bending ni, ya, ada satu recommendation yang ini. Okay. This recommendation, bukan yang ini. Yang ini. Okay. Semakan untuk biaxial bending sama ada perlu buat biaxial bending ataupun tak perlu consider biaxial bending. Okay. Kalau katakan by observation kita tengok bending moment about Z, katakanlah 45. Bending moment about Y 7.5 kilonewton meter. Jadi from observation tu kita boleh ignore, abaikan MY sebab MY tu memang nampak lebih kecil sangat-sangat dibandingkan dengan MZ. Okay. So yang itu kita boleh buat direct decision. Cuma bila kita ada MZ katakan 55, MY 28. 55 dengan 28. Nak abaikan 28 ataupun nak pertimbangkan 28 ni. So bila kita tak sure, maka we can apply dalam Eurocode diberi satu panduan menyemak sama ada do we take account of the smaller moment ataupun kita abaikan saja. Jadi kalau dia satisfy dua-dua condition ni, dia ada dua condition. Satu is this is the first condition, this is the second condition. Kalau dia comply dengan dua-dua ni, then kita hanya consider bending yang besar. Bending yang kecil, bending moment yang kecil abaikan. Tapi kalau dia tak comply dengan salah satu ni ataupun kedua-dua tak comply, then we have to consider sebagai biaxial bending. And this requirement is applicable for slender and non-slender. Jadi yang tanya tadi, kalau slender column, boleh guna the same. Aziz? Tengok belakang.
boleh guna sorry gangguan sikit. Boleh guna the same guideline yang ini, the same guide to check whether kita nak provide biaxial ataupun choose the maximum sahaja. So yang ini sebagai panduan, and this applies pada slender and non-slender. Okay. So katalah kita ada slender column biaxial bending. Okay. Slender column biaxial bending. Yang kita tengok tadi slender column tapi bending about minor axis saja. Mana kita mengabaikan bending about major axis disebabkan moment dia sangat kecil, kita ignore. Now if we were to consider biaxial bending tapi for slender column, bukan yang ni contoh ni untuk non-slender tapi sekarang untuk slender, therefore masalah dia ialah nak dapatkan yang ini. Problem ni nak dapatkan moment terhadap paksi Z, moment terhadap paksi Y. Okay. Remember moment ni yang kita buat dalam contoh yang nombor 4 ni, okay. Contoh yang nombor 4 ni, nak dapatkan satu moment saja, nak dapatkan one design moment untuk slender, dipilih daripada 4 condition. M02, condition ni untuk brace lah M02, MOE plus M2, condition nombor 2. Condition nombor 3, M1, M01 plus 0.5 M2, condition nombor 4, M minimum. Untuk dapat satu moment terhadap ni. Yang ni terhadap Y lah ni. So kalau biaxial bending, this whole procedure kena buat 2 kali. Satu terhadap Z, satu terhadap Y. Bermakna kena ada 8 bending moment values. 4 bending moment yang ni terhadap paksi Z, major axis. 4 terhadap minor axis. Daripada 4 terhadap major axis, pilih yang maksimum. Daripada 4 terhadap minor axis, pilih yang maksimum. So kita ada MZ maksimum, MY maksimum. And then baru kita apply kan macam ni, yang kita dah belajar previously tu. Okay. MZ maksimum over H prime bandingkan dengan MY maksimum bagi B prime, nak tengok yang mana kontrol, sama ada lenturan terhadap paksi utama ataupun lenturan terhadap paksi kedua. Prosedur yang kita buat, kalau if you look back at the notes yang kita buat sebelum cuti ni, sebelum MCO itu, ialah contoh biaxial bending untuk short column ataupun non-slender. So the same principle applies. Cuma saya nak highlightkan, nak dapat moment yang ini ni, terhadap paksi Z ni ada 4 nilai, 4 values. Okay, 4 values. Choose the maximum. Nak dapat yang terhadap Y ni pun sama. Kita akan ada 4 nilai juga. Pilih yang besar. So ada 8 bending moment values yang kena calculate. The same principle, cuma kita apply pada slender column saja. Okay. Ada soalan lagi? Okay, we have 42 participants. Pak Zalan nanti lepas ni macam biasa boleh ya? Upload apa ni, kita punya kelas ni dalam YouTube supaya semua boleh share balik dalam group ya. Yang ini yang kita dah buat sebelum ni lah ya. Cuma yang saya gunakan contoh tu contoh yang lain lah, bukan yang ini. Ini dimension dia sama yang lain sikit lah ya. So yang tak ada dalam example ni, dalam teks ialah unbraced column tak ada. Unbraced slender column. Kalau non-slender short column, brace ataupun unbraced sama saja. Design dia tak ada beza. Brace ataupun unbraced. Kalau short column. Tapi kalau slender, brace dengan slender unbraced ada perbezaan dari segi nak dapatkan bending moment, design moment. Okay. Right. Any question? Soalan apa-apa? Tanya soalan. Ya. Nazmi ya?
Ya saya. Okey. Slide 71 Dr. tu. Slide nombor 71. Ha. Okey, sekejap. Okey, yang ini. Yang 1/R0 tu ES 1/R0 sekejap. bawah sekali. Bawah sekali. Okey, alright. ES tu memang soalan akan bagi ya? Oh, ES ni modulus konkret. Ni kena ingatlah ni ataupun kena hafal. Macam modulus keluli. Steel. FY ni keluli 0.87 FYK dapat FYD. ES ni adalah modulus of steel. Okay, modulus of steel. So yang ini boleh kata constant lah. Keluli ni memang constant lah. Ya? Baik, terima kasih. Mana nak cari nilai ni? Dah okey Doktor, faham. Faham Sebab nilai ni, nilai modulus keluli ni standard lah. 200 ataupun 2 kuasa berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 2 times 10 power 5. Okay. Nilai ES ni adalah 2 times 10 power 5. Yang ni dalam unit milimeter ni. Ya. Sebab yang ni Newton per millimeter squared 500. So yang ni dalam unit milimeter. Okay. Semua dalam milimeter. So 1/RO ni adalah nilai yang di-evaluate semua dalam unit milimeter. Ya. So yang ni kena ingat ni. Kena ingat lah. 200,000. Okay. 200 times 10 power 3. Something you have to remember. Okay, ada soalan lagi? Nazmi? Okay tadi? Clear? Ya. Okay. Tapi saya rasa jaranglah kita nak dapat slender column ni. Ya? Kalau brace condition, biasanya kita akan dapat non-slender. Kalau bangunan yang dirembat, okay, yang mana ketinggian floor to floor lebih kurang 3 meter, 3.1, 3.2 lebih kurang macam tu, usually kita akan dapat brace column. Tetapi non-slender column. Tetapi kalau bangunan tu is unbraced, okay, building unbraced, kemungkinan besar kita akan dapat slender column. Jadi bangunan ni bermakna bangunan ni yang tak ada shear wall ni is usually low rise building, less than 5 story. Okay, 3 tingkat, 4 tingkat. Bangunan ni yang mungkin kemungkinan kolom-kolom dia adalah slender column. Disebabkan unbraced. Okay. Sebab kalau ingat balik rumus dia, mungkin dalam nota ni pun ada. Ini slenderness ratio ni. Okay. Okay, slenderness ratio. Nak dapatkan slenderness ratio ni, kita kena evaluate LO. Okay. Nak kena evaluate LO ni. Okay. Nak dapat LO ni, nak dapatkan nilai LO ni, yang ini, bergantung kepada formula dia. Yang mana formula dia kalau ingat balik, LO ni, nak dapatkan LO ni, brace dengan unbrace lain nilai dia. Brace dengan unbrace. Kalau yang ini brace column, LO dia from this equation.
Yang ini pula untuk unbraced column. Okay. So nak dapatkan nilai LO ni bergantung kepada condition column. Kalau brace dengan unbraced. Dan kalau kita try, kalau kita cubalah example yang dah dibuat sebelum ni, assume dia sebagai unbraced, kita akan dapat nilai LO ni 2 kali, sometimes twice the value yang LO ni. 2 kali lebih besar daripada LO yang brace. So LO unbraced very much bigger than LO ataupun effective height untuk brace column. Jadi bila unbraced column ni, bila nilai ni tinggi, then possibility lambda dia akan jadi lagi besar. Okay. Lambda will be besar lah sehingga melebihi lambda limit. So there is a high probability untuk unbraced column, bangunan-bangunan yang tak dirembat, oleh kerana nilai LO dia menjadi lagi besar, maka besar kemungkinan nilai lambda pun akan menjadi lagi besar dan besar kemungkinan menjadi slender column, melebihi lambda limit. So this is the main reason why unbraced column, bangunan-bangunan yang tak dirembat, tiang-tiang yang tak dirembat, lebih mudah jatuh dalam kategori slender column dibandingkan dengan braced column. Ya? Itu antara argument yang kita boleh gunakan lah. Kalau bangunan tu bangunan yang dirembat, then we are not too worried about slender ataupun non-slender sebab kemungkinan besar high probability column will be short column ataupun non-slender. Cuma yang kita risau is kalau bangunan tu unbraced, column is unbraced column, then probability column will be slender unbraced column. Bangunannya sama, the same building. Okay. Katakan we have the two same building, satu 5 tingkat, sebelah pun 5 tingkat. Satu ada shear wall, satu tak ada shear wall. So yang tak ada shear wall ni, walaupun all the dimension floor to floor height sama, column dimension sama, yang tak ada shear wall ni akan menjadi slender column. Okay. For the reason of ni, LO akan jadi besar. Kalau kita gunakan equation ni, kita banding dua ni, memang unbraced column, effective height dia is much bigger than effective height braced column. Dan ini akan menyebabkan lambda untuk unbraced, okay, lambda untuk unbraced melebihi lambda limit kalau dibandingkan dengan lambda untuk braced less than lambda limit. Okay, itu kalau column dimension sama. So kalau lah saya katakan dua bangunan yang sama tadi, satu braced, satu unbraced, tapi saya nak column yang pada bangunan yang unbraced ni, yang tak ada shear wall ni, still consider sebagai short column. Maka I have to increase the column dimension. Ini nampak dia punya perbezaan ataupun argument yang kita boleh gunakan. Same building, 5 story, satu bangunan ni ada shear wall, satu bangunan tak ada shear wall. Yang tak ada shear wall ni kalau saya nak maintain sebagai non-slender column, saya terpaksa besarkan column dimension. Kalau kita bandingkan dua tu lah. Satu ada shear wall, satu tak ada shear wall. Okay. Ini antara design punya pandangan lah. Different aspect of column tu, whether we want the column to be considered sebagai braced atau unbraced. Okay. Kalau unbraced, then we need to increase the dimension supaya dia jadi unbraced tetapi short column, non-slender. Itu bermakna kita lose out on the quantity. Volume of column tu menjadi more than what is required. Mana less economic lah orang kata. Tapi tak juga sebab kalau bangunan tu ada shear wall, then you have to spend certain amount untuk shear wall tu saja. Dibandingkan dengan bangunan yang tak ada shear wall, okay, tak ada cost on shear wall, just the column saja yang perlu dibesarkan supaya unbraced column masih lagi dalam kategori short column. Okay. So kalau short column,
brace ataupun unbrace, design sama. Tak ada beza. There is no difference between brace dengan unbrace kalau column tu is a short column. We have about 4 minutes lagi for discussion. Any question? Ada soalan apa? Doktor nak tanya. Ada soalan apa? Doktor, normally kalau dalam final exam untuk yang 2 momen tadi tu kita kena calculate juga ke? Kalau final exam yang mana? 2 momen yang mana? Contohnya Yang dia dah contoh ada ni. Contoh minor ataupun major axis kan? yang ni example ni. Ada bending moment dalam dua-dua direction. Yang ni. So dia kita kena kira untuk dua-dua ke? Kalau katakan kalau katakan untuk final diberi dua-dua moment dan kita dapati bending about dua-dua axis perlu dipertimbangkan, we have to consider dua-dua moment, maka kena buatlah dua-dua moment. Dan kalau column tu slender column, therefore kena consider dua-dua ni. Tapi nak dapatkan design moment dia, ada 4 nilai di sini, ada 4 values, dan sini ada 4 nilai. Pilih maksimum 4, daripada 4 ni pilih satu maksimum, daripada 4 sini pilih satu maksimum. Jadi semua sekali ada 8 moment nak kena calculate. Tapi so far saya rasa tak pernah lagi lah soalan kolom yang melibatkan slender biaxial, tak ada. Kalau non-slender biaxial ada, ataupun slender satu moment, major axis sahaja ataupun minor axis sahaja, itu ada. Tapi slender biaxial bending belum ada lagi lah. Ya. Tapi yelah, mana bolehlah cuba try condition yang mana katakanlah problem yang ini, okay, tapi problem ni is a slender column punya problem. Okay. Kita assume lah, katakan dia punya effective length ni bukan 3.7 tapi 4.7 contohnya. Jadi kita dapat lambda Z more than lambda limit, lambda Y pun more than lambda limit, maka tiang ni kita anggap sebagai slender column. Tapi bending about both axis. Okay, saya cuba come up with one example lah. Kalau perlu saya try come up with one example. Satu lagi example unbraced column tak ada sini. Okay. So itu pun mungkin saya ambil contoh-contoh saya yang lepas tu boleh saya gunakan, anggapkan sebagai unbraced dan kita share. Ada apa-apa soalan lagi? Less than 1 minute. Doktor, untuk test 1 tangga dengan frame je kan? Ya, betul. Tangga dengan frame sahaja. Okey. Tarikh dia saya dah share kan? Dah. So dia most probably open book lah. Buat di rumah masing-masing, buat di college masing-masing. Kemudian hantar email jawapan dia.